Okay, jadi kita boleh mulalah. Ada 12 orang, ada 10 orang, 10 orang lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Terima kasih kepada semua yang hadir. Tahniah, anda adalah murid-murid yang berjaya. Okey, bangun pagi, awal-awal pagi masuk ke kelas terus. Okey, jom sebelum kita nak mula ni, jom kita baca doa dulu. Jemput Irfan bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa yashir alaina inna khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih Irfan. Okey, tahniah sekali lagi. Saya doakan semoga kamu semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera, dilindungi Allah daripada sebarang penyakit. Amin. Okey, jadi jom kita bersama-sama kita nak belajar tentang hukum logaritma. Okey, apa itu logaritma? Perkataan pertama yang hari ini adalah logaritma. Okey, so apakah logaritma? Pernah dengar perkataan logaritma tapi tak tahu apakah itu logaritma. Melainkan kamu dah pernah belajarlah sebelum ni. Okey, jadi kita nak imbas kenapa nak belajar tentang logaritma ni? Kenapa nak kena belajar tentang logaritma? Okey, cuba kita tengok contoh. Okey, kalau kita ada 4 4 sama dengan 2 kuasa X. Okey, X sama dengan berapa? Guys? Log 4 asas ni. No. Saya nak kamu tengok kat situ je, kamu boleh pakai hukum indeks, betul tak? Tak perlu nak pakai log apa semua segala bagai. Okey. Ini nak X sama dengan berapa? 2 kuasa berapa? Dapat 4. 2. So terus dapat X sama dengan 2. Okey. Kalau kita ada 8 sama dengan 2 kuasa X, jadi X sama dengan berapa? 3. Okey, good. Okey, kalau kita ada 81 sama dengan 3 kuasa X. Okey, X sama dengan berapa? 4. Okey, so kat sini nombor-nombor macam ni senang lah. Tak ada masalah lah. Okey, kalau saya ada 1 sama dengan 10 kuasa X, X sama dengan berapa? Kosong. Sifar. Okey, kosong. Okey, so kalau nombor-nombor macam ni senang lah. Tetapi kalau saya bagi macam ni. Okey, 2 sama dengan 5 kuasa X. Macam mana nak cari X? Tak boleh lah cikgu kan? Tak boleh kan? Jadi dekat sinilah gunanya logaritma. Okey, dekat sinilah logaritma digunakan. Okey, tahniah tadi siapa yang jawab tadi awal-awal tadi, dia kata, log, pakai je log ni sama dengan ni. Okey, betul. Okey, so logaritma adalah untuk mencari apa? Mencari indeks. Okey, mencari indeks. Okey, ingat yang ni namanya indeks. Yang bawah ni namanya apa? Yang 5 tu namanya apa? Asas. So kita kena kenal lah. Kalau kita sebut indeks, apa tu indeks? Indeks adalah kuasa dia. Sebut asas, asas ialah dia punya angka yang 5, kuasa berapa tu. Okey, kalau yang ni nilai dia lah. Yang ni saya panggil sebagai nilai lah. Okey, nilainya. Okey, jadi dekat sini kita boleh cari nilai X dengan menggunakan logaritma. Okey, so kita macam mana nak tukarkan logaritma? Macam mana nak jadikan dia logaritma? Okey, siapa tahu? Siapa dah belajar tadi? Okey. Kalau kita ada log
A asas B sama dengan X. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan B? Apakah yang dimaksudkan dengan A? Dan apakah yang dimaksudkan dengan X? Okey, gunakan 3 perkataan yang ni. 3 perkataan yang atas ni tadi. Nilai, indeks dengan asas ni. So yang mana? Dalam logaritma ada tiga juga benda ni. Ada 3 benda ni juga. A tu apa? Indeks. No. Terima Nilai. kasih kerana cuba. Okey, betul. Okey, tahniah. Okey. So A ialah nilai. B pula ialah Asas. asas. Okey, asas. Kemudian X ialah Indeks. indeks. Okey, tadi saya dah sebut tadi. Okey, apakah kegunaan logaritma? Logaritma mencari indeks. Logaritma untuk mencari indeks. So dekat situ itu adalah kegunaan utama lah. Tapi nanti bila kamu guna tentang dengan algebra, dia macam-macam lah. Kamu boleh cari dia punya asas, kamu boleh cari dia punya nilai dengan menggunakan hukum-hukum logaritma. Okey, so kita nak tukar daripada 2 sama dengan 5 kuasa X itu dengan menggunakan kepada bentuk logaritma. Jadi kita susun balik. Log nilai. Nilai bagi 2 sama dengan 5 kuasa X tu mana dia? Sama dengan apa? Sama dengan 2. Log asas, log 2. Okey, log nilai. Asasnya ialah 5 sama dengan X. Okey, dapat tak? Saya tukarkan daripada sini kepada sini. Okey. So A tadi ialah nilai. So nilai bagi yang atas ni tadi. Yang atas ni. Yang atas ni. Ialah 2. Okey, so situlah 2. Okey, nilai kan, kedudukan nilai. Okey, kemudian dia punya asas dia 5. Oh, sini asas dekat bawah ni. Nampak tak? Kemudian X ialah indeks dia ni. Okey. Jadi macam mana nak ingat? Nanti kita tengok macam mana nak ingat. Okey, jadi dekat sini kamu dah boleh tukarkan kepada bentuk log, kemudian just tekan kalkulator terus dapat jawapan. Okey. Cikgu macam mana nak tekan kalkulator? Okey, nak tekan kalkulator. Sekiranya kamu ada log 2 asas 5, okey, kamu kena tukarkan dia kepada asas 10 dahulu. Okey, sebab dalam kalkulator biasa, okey, kalkulator yang ini dia. Keluar sekejap. Okey, kalau kalkulator yang ini, kamu hanya ada log asas 10 sahaja. Okey, log asas 10. Log. Ataupun kamu boleh juga pakai ln. Ln ni adalah log asas E. Okey. Okey, kamu akan ada jumpa nanti. Kamu ada log asas 10. A, saya tulis A lah. Okey. Ni dalam kalkulator. Ataupun yang satu lagi ln. Apa maksud ln? Okey, ln bermaksud log A. Kalau saya tulis ln A, okey, log A asas eksponen. Okey, yang ini dipanggil sebagai logaritma. Yang ni ln. Ln ni adalah logaritma jati. Namanya adalah logaritma jati. Okey, logaritma jati. So itu adalah logaritma jati. E tu apa? E tu eksponen. Eksponen tu apa? Satu perkali. Perkali yang biasa digunakan oleh mathematician. Sains, sains dan mathematician biasa gunalah E tu. E tu adalah perkali 2.7 something. Jangan lagi lah. Okey. So itu pengenalan kepada logaritma. Okey, so macam mana nak tekan kalkulator? Sekejap lagi saya ajar macam mana nak tekan kalkulator. Okey, so kamu kena tukar kepada asas 10. Itu adalah konsep asasnya. Okey, jadi kita tengok dulu. Okey, jadi kita ada tadi logaritma. Okey, so jom kita tukarkan sama-sama. Okey, jom kita tukar sama-sama yang ni dulu. Okey, nak tukar. Okey, kalau kita ada 4 sama dengan 2 kuasa X tadi, so log berapa? Log 2. Log 4 Asas 2. asas 2 sama dengan X. Okey, bagus. Okey, cuba sama-sama. Cuba sama-sama. Yang ni pula.
Okey, log 81. 81. ya, lepas tu Asas 3. asas 3 sama dengan berapa? Dia kena dia kena semua sekali ada tulis. Okey, yang ni pula Log 10. Log log 1. log 1 Asas 10 asas 10 sama dengan X. sama dengan X. Okey. Nampak boleh buat semua. Okey, cuba yang ni pula. Log Log 8 8 asas 2 asas 2 sama sama dengan X. okey, bagus. Okey, jom kita cuba lagi. Okey, kita cuba lagi beberapa. Okey, kalau saya ada log 3 asas 2 sama dengan M. Tukarkan kepada indeks. 3 sama dengan 2 kuasa M. 3 sama dengan 2 kuasa M. Bagus. Okey, kalau saya ada 10 kuasa X sama dengan 6. Log Macam mana? 6 Log asas 6 asas 10. sama dengan X. Okey, X sama dengan log 6 asas 10. Okey, cara sebut tu kena betul kalau kamu sebut ni macam ni, yang ni macam mana nak sebut? Sebutnya ialah log 6 asas 10. Jangan log 10 6. Salah. Cara sebut tu kena betul. Nanti orang tak faham. Okey, so cara nak sebutnya adalah log 6 asas 10. Macam tu. So betul betulkan cara sebut tu. Okey, jadi macam mana cikgu buat ni? Okey, saya selalu ingatkan bagaimana nak ingat. Okey, kalau kamu ada dalam bentuk log nak tukar kepada indeks, kamu akan tendang asas dia. Tendang. Saya selalu tendang lah. 2 tendang M, jadi M terangkat. Okey, 3 tinggal lah. So 3 sama dengan 2 tendang M, 2 naik atas lah. Okey, so ingat lagi satu kamu kena ingat ni lah. Kalau kamu tak nak ingat tendang-tendang ni, kamu ingatlah log untuk cari apa? Log untuk cari indeks. Okey, log untuk cari indeks. Jadi M ni mesti indeks. M ni mesti indeks. Kamu tahu 2 itu mesti asas. M tu mesti indeks. Macam tu. Wajib ingatlah. Okey, kalau diberi yang ini pula, yang belah kanan ni, daripada indeks nak tukar log, nilai dia saya akan letak di sebelah kanan dulu. Okey, supaya saya tak terconfuse. Okey, so bila nilai letak belah kanan, jadi akan jadi 6 sama dengan 10 kuasa X. Okey, kemudian saya akan letak log. Log 6 asas. Log 6 tu tinggal, 6 tu ikut saja. Log 6 asas dia 10 sama dengan X. Macam tu. So macam tu. So saya tarik turun ke bawah balik lah. So 10 turun ke bawah, jadi X pun ikut turun. Tadi yang belah kiri 2 tendang naik atas jadi M. M jadi naik atas. Okey. So ingat dia punya konsep, ingat dia macam mana nak tukar daripada log kepada indeks, indeks kepada log. Wajib ingat, wajib laju, wajib cepat buat macam tu. Okey. So kamu kena hafal betul-betul bagaimana nak menukarkan daripada log kepada indeks, indeks kepada log. Wajib. Wajib. Selalu saya tekankan supaya kamu tak tertukar. Okey, so habis tentang bagaimana nak menukarkan daripada log kepada indeks, indeks kepada log. Okey, jadi kita nak pergi kepada takrifan log. Okey, log pula. Okey, kamu kena tahu juga log. Okey, log ni tadi kita dah tahu kuasa dia kuasa yang positif. Okey, yang positif yang negatif tak boleh. Okey, macam mana apa yang maksud saya kata negatif tak boleh? Okey, kalau kamu tekan log negatif 1, okey, takkan tertakrif. Kenapa tak tertakrif negatif? Saya ambil log negatif X sama dengan 7. Contohlah. Sama dengan 7. Jadi apa yang kita kalau kita buat ni, cuba kita cuba dulu betul ke tak tertakrif. Okey. Jadi kita tukar kepada bentuk indeks, dia akan jadi apa? Negatif 1 sama dengan X tendang jadi X kuasa 7. Boleh tak ada tak nombor yang kuasa 7 sama dengan negatif 1? Tak boleh tak boleh. Jadi tak boleh. Kamu tak akan jumpa nombor yang kuasa dengan 7. Dah kuasa 7 kan.
Lepas tu samakan dengan berapa? Sama dengan negatif 1. Tak ada. Takkan wujud. Okey, jadi untuk log nombor dekat sini tak boleh sama dengan negative number. Okey, nombor nilai dia tu tak boleh negatif. Okey, nilai dia tu tak boleh negatif. Okey, boleh tak kosong sifar? Boleh tak sifar? Okey, kalau kita try sifar pula. Log sifar 2 sama dengan berapa? Sama dengan X. Okey, contoh. Okey, jadi sifar sama dengan 2 kuasa X. 2 kuasa berapa sama dengan sifar? Boleh tak? Ada tak nombor yang sama dengan sifar? Tak. Tak ada juga. Jadi disebabkan ini kita cuba. Oh, jadi log, kalau kita ada log n, asas apa-apa lah, jadi n ni mesti lebih besar daripada sifar. Okey, mesti lebih besar daripada sifar. Okey, boleh faham so kena ingat yang tu so n mesti lebih besar daripada sifar. Okey, bagaimana pula dengan kalau dia punya asas. Okey, asas dia boleh tak sama dengan 1? Okey. Asas Okey, cuba kita tengok log asas 1 bagi 5. So sama dengan X. Jadi kita akan dapat 5 sama dengan 1 kuasa X. Betul Okey, kalau kita ada log 6 asas 1 sama dengan Y. Okey, jadi Y 6 sama dengan 1 kuasa Y. Okey, cuba kita tengok 1 kuasa dengan apa-apa nombor sama dengan berapa? 1 kuasa 10. 1 juga. Jadi betul ke tak betul ni? Betul ke tak dua-dua ni? Tak betul. Jadi sama juga asas tak boleh sama dengan 1. So asas bagi sesuatu log tidak boleh sama dengan 1. Boleh tak negatif? Negatif boleh tak? Asas boleh tak negatif? Tak boleh juga. Sama juga keadaan dia. So asas tak boleh sama dengan 1. Asas juga tak boleh sama dengan negative number. Okay, so kena ingat yang itu. Okay, jadi daripada log tadi, kalau log, kalau saya bagi log X sama dengan 5, log X asas 10 sama dengan 6. Jadi bagaimana nak cari X? Bagaimana nak cari X? Okey, tadi saya ajar bagaimana nak menukarkannya. Okey, cuba kita tukar sama-sama. Yang ni senang yang ni boleh tekan kalkulator. Kamu dah tahu dah macam mana. Log X asas 10 sama dengan 6. Macam mana nak cari X tu? Kita tukar kepada bentuk indeks. Tukar bentuk indeks jadi apa? X. Lepas tu 10 ni buat apa? 10 kuasa 6. 10 kuasa 6. Dipindah sana. Tendang so ingat macam tu. Okey, jadi 10 kuasa 6 boleh tekan kalkulator betul? Jadi kita terus dapat jawapan. Okey, atau boleh juga namanya lainnya ialah anti-log. Okey, anti-log. Okey, so kalau kita ada log asas 10 bagi X asas 10, jadi kita boleh tekan je kalkulator dengan anti-log. Okey, anti-log 6. Log X sama dengan 6 tadi. Jadi nak cari X sama dengan apa? Kita pindah log 10 ke sebelah kiri. Jadi kita akan dapat anti-log. Anti-log 6. Anti-logaritma. Anti-logaritma ni macam arc cos. Arc cos lah. Okey. So anti-logaritma ni hanya terpakai kalau asas dia asas 10. Okey, asas 10. Kalau asas 10 boleh pakai anti-log. Kalau bukan asas 10 kena tukarkan kepada nombor indeks. Okey, so anti-log 6. Okey, jom kita tekan kalkulator. Macam mana nak tekan kalkulator ni cikgu? Okey, dalam kalkulator kamu hanya ada log asas 10 saja. Saya dah beritahu tadi. Kalau kita ada log 3 asas 10, jadi macam mana nak tekan kalkulator? Ambil kalkulator, tekan on.
Lepas tu tekan je log 3. Tekan je sama dengan. Dapatlah jawapan. 0.477 tadi. Okey. Tak susah kan, tekan kalkulator senang je lah. Tekan je log. Log berapa? Log 3. Log 3. 10 tu tak payah tekan. Sebab kalkulator kamu memang asas 10. Bukan asas yang lain-lain. Bagaimana pula dengan lon? Okey, lon pula adalah log jati tadi. Okey, lon 3 sama saja. Tekan kalkulator, macam mana nak tekan kalkulator? Tekan je lon 3. Lon 3 sama dengan berapa? 1.099. Pembudaran kena betul okey. Yang tu nak tekan kalkulator. Senang je kan nak tekan kalkulator, tak payah nak belajar susah-susah. Tekan kalkulator untuk logaritma memang senang sahaja. Mana tadi? Okey, jom kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, kalau kita nak pergi dulu sebelum kita nak tukar kepada asas kita nak tengok kepada antilog ialah songsangan Antilog adalah songsangan kepada logaritma. Okey, jom kita tengok contoh ni. Senang je kan. Okey, tukarkan 2 kuasa 4 sama dengan 16 dalam bentuk logaritma. Jadi macam mana nak tukar? Terus je tekan. Saya pusingkan dulu. Supaya nombor yang ada indeks tu sebelah kanan. Okey, ada dua kaedah. Okey, yang tadi kita hafal lah. So 16 sama dengan 2 kuasa 4. Jadi saya letak log belah kiri. 16 asas 2 sama dengan indeks dia 4. Okey. Atau kaedah satu lagi ialah dengan meletakkan log di kedua-dua belah. Tapi yang itu kena guna hukum log. Nanti kita tengok. Okey. So kita tengok contoh 20 pula yang ni. Sama je. Macam mana buat? Tukar kepada bentuk indeks. So nilai dia kita tinggalkan jadi 27. 3 tendang 3. So sama dengan 3 kuasa 3. Okey ke tak okey? Okey ke tak okey anak murid? Okey je. Kalau rasa laju sangat bagi tahu Laju sangat ke, ada masalah ke, cikgu nak tanya ke apa ke? Tanya. Okey, yang ni nilaikan, tekan je kalkulator. Saya rasa tak ada masalah untuk tekan kalkulator. Okey, yang ni tak ada masalah, yang ni tak ada masalah. Okey, yang ni mungkin ada masalah sikit. Sebab ada pecahan. Jadi kalau ada pecahan, pastikan kamu tekan dengan betul Okey. So nak tekan yang pecahan macam mana? Okey. So saya clear balik. Okey, nak tekan asas 10 tu tak payah tekan So tekan sahaja log tapi kena ada kurungan 3/4. Kita kena tulis 3. Kena ada kurungan 3/4. Tutup kurungan dulu. Lepas tu baru letak kuasa 3. Okey, kuasa 3. Tekan je sama dengan. Okey, baru dapat jawapan. Okey, nilai log boleh negatif. Okey, nilai log boleh negatif. Tetapi yang tak boleh negatif ialah dia punya indeks dan juga dia punya asas. Okey, indeks dan asasnya tak boleh negatif. Tetapi nilai dia boleh negatif. Jangan pula kamu pelik, cikgu ni boleh negatif cikgu. Nilai boleh negatif. Okey, nilai boleh negatif tetapi dia punya asas dan dia punya indeks. Asas dengan dia punya asas tak boleh. Asas dengan dia punya nilai. Okey, asas dengan dia punya nilai tak boleh negatif. Indeks dia boleh negatif. Okey. So macam tu tekan kalkulator. Jangan salah tekan Kalau salah tekan tak dapat jawapan. Kamu boleh tekan kalkulator kamu. Betul tak dapat? Okay. Kalau salah tekan tak dapat lah. Okey. So yang ni kalau nak nilaikan yang ni macam mana nak nilaikan? Okey, kita boleh tukarkan kepada indeks. Nanti kita tengok cara yang mudah lagi. Okey. Jom kita pergi kepada hukum logaritma. Okey, dalam logaritma dia ada 3 hukum yang utama. Okey, ada 3 hukum. Ingat, hukum ni wajib ingat, wajib hafal. Okey, wajib hafal sebab dalam exam tidak diberi. Okey, dipanggil sebagai 1 hukum darab, 2 hukum bahagi, 3 hukum kuasa. Okey, dia sama je macam
macam indeks. Okey, kita tengok Indeks kita kata X kuasa A darab dengan X kuasa B. Sama dengan apa? X kuasa A tambah B. A tambah B. Betul so jadi tambah. Indeks dia jadi tambah. Betul okey, kita tengok yang ni pula. Hukum bahagi. Kalau kita ada X kuasa A per dengan X kuasa B, kita tulis sebagai apa? X kuasa A tolak B. X kuasa A tolak B. Okey, so sama je dengan indeks. Okey, sama je dengan log. Log dengan indeks ni sama sebab dia orang ni adik-beradik. Jadi macam mana tu hukum darab? Okey, kalau kita ada log A darab dengan B, okey, titik tu mewakili darab Okey, jadi dalam hukum darab kata apa? Kalau darab dia akan jadi tambah. Apa yang tambah? Okey. Ada dua keadaan. Okey, kamu tulis macam ni. Log A tambah dengan log B. Ini yang betul. Okey, tetapi ada pelajar dia hafal macam mana tahu? Dia jadi macam ni. Dia tak salah kalau yang ni salah. Okey, tidak sama dengan log A tambah B. Ni salah. Okey? Kamu tak boleh kembangkan log A darab dengan log B. Tak boleh. Okey salah Yang biru tu salah. Okey, kalau kita ada bahagi pula. Bahagi macam mana? Kalau kita ada log A per dengan B, jadi dia akan jadi apa? Dia akan jadi Tolak. Tolak macam mana? Okey, dia akan jadi log A tolak dengan log B. Okey? Dia juga tidak sama dengan apa? Tidak sama dengan log A per log A tolak B. Tak sama tak sama. Ni saya beritahu awal-awal ni. Okey, dan juga satu lagi dalam bahagi ni pula ada pelajar dia ingat macam ni. Adakah sama kalau saya tulis log ditukarkan kepada log A bahagi dengan log B? Salah juga. Tidak sama juga. Okey, so tidak sama. Selalu pelajar buat macam tu lah. Yang ni kesalahan-kesalahan yang biasa pelajar buat. Jadi jangan buat kesalahan yang saya sebutkan ni. Okey, yang merah adalah hukum log tapi yang biru tu adalah kesalahan yang biasa pelajar buat. Okey. So catat jangan buat salah tu Okey, ada satu lagi hukum kuasa. Hukum kuasa ni macam mana? Okey, hukum kuasa ni macam ni. Okey, hukum kuasa ni dia macam ni. Kalau kamu ada log A kuasa X. Ni asas ni tak kisahlah, asas apa-apa pun tak ada masalah. Okey, so sama dengan apa? Sama dengan X ini kita boleh bawa ke depan. Okey, jadi akan jadi perkali bagi log tersebut. Maksudnya dia akan jadi X log A. Okey, ini adalah hukum kuasa. Boleh dapat Boleh. Boleh. Okey, dan satu lagi saya terus ajarlah macam mana nak tukarkan. Okey, ada satu lagi tapi yang ni kamu diberi dalam exam tapi kalau kamu ingat itu adalah satu satu kelebihan kepada kamu lah untuk membuat soalan-soalan logaritma. Okey, ada satu lagi tapi dia tak panggil sebagai hukum log. Kita panggil dia sebagai bagaimana nak menukarkan asas logaritma. Kan kalkulator kita ada asas 10 saja. Okey, melainkan kamu guna kalkulator yang ni, kalkulator putih ni. Kalau kalkulator putih ni kamu boleh tekan je asas apa pun. Okey, tetapi kalau kamu pakai kalkulator hitam tu, kalkulator biasa 570 MS tu, kamu kena tukar kepada asas 10. Jadi bagaimana nak menukarkan asas? Okey, jadi untuk menukarkan asas logaritma, okey, menukar asas logaritma, kamu ingat yang ni. Okey, sekiranya kamu ada log A asas B. Okey, kamu nak tukar kepada asas C, asas yang lain, asas C. Jadi apa yang kamu akan buat? Kamu akan tulis log A dekat atas per dengan log
B. Okey, nampak tak? Okey, ni yang dekat atas, yang ni yang dekat bawah. Okey, ada berapa log? Dia akan ada 2 log. Atas satu, bawah satu. Okey, ingat dia tidak sama pula dengan log A per B. Tidak sama. Salah. Okey, kemudian asas berapa kamu nak tukar? Okey, asas berapa? Kalau kamu nak tukar kepada asas 10, kamu tulis 10 kat bawah tu. Okey, kalau kamu sebagai dia punya asas. Kalau kamu nak tukar kepada asas C, okey saya tukar kepada asas C. Jadi saya akan tulis C dah kat bawah tu. C tu terpulang kepada kamu lah. Kamu nak tukar kepada asas berapa? Okey, sebagai contoh. Okey, saya ada log 3 asas 2. Okey, macam mana nak buat? Nak tekan kalkulator. Okey, nak tekan kalkulator wajib tukar kepada asas 10. Jadi kamu akan buat tukar kepada asas 10. Okey, so kita nak tukar kepada asas 10, apa nak tulis kat atas? Log 3 bahagi dengan log 2. Okey, dalam kalkulator pula kamu tak boleh tekan macam ni, tengok log 3 per dengan log 2 kan. So kita nak tukar kepada asas 10 Kita nak tukar kepada asas 10, so saya tekanlah asas 10. Okey, saya dapat macam tu. Okey, dalam kalkulator kamu tak boleh tekan macam mana biasa pelajar tekan kalkulator pula macam ni. Log 3 dia tekan per. Mana dia? Log 3 per log 2. Macam ni. Log 2. Okey, dia pun tekan sama dengan. Betul ke cara tekan kalkulator macam ni? Jawapannya Tak. salah. Okey, apa kesalahan dia? Per. Per. Sepatutnya tekan apa? Bahagi. Bahagi. Okey, cuba kita tekan bahagi. Okey, tekan bahagi ni 0.998, kita tekan bahagi, kita dapat apa? Beza ke tak? So apa yang kalkulator kamu faham tadi tentang per tu tadi? Kalkulator kamu faham apa? Kalau kamu tekan per, kalkulator kamu faham log 3 per log 2 macam ni. Yang ini kalkulator kamu faham. Sepatutnya yang kamu nak kalkulator kamu faham yang belah kiri betul. Jadi kamu cara tekan kalkulator tu kena betul. Jadi tekan kalkulator macam mana? Tekan log 3. Okey, bahagi. Okey, log 3 bahagi. Ni tekan bahagi. Log 2. Boleh juga pakai per tapi kena kurungkan lah. Kena kurungkan log 3, kena kurungkan log 2. Okey, so dapat 1.584 bla bla bla. Okey, boleh tak? Boleh. Okey, kita tukar sekali lagi. Kita tekan sekali satu lagi. Kita try satu lagi. Kalau saya ada log 2 asas 5. Okey, kita nak tekan kalkulator. Kita tekan macam mana? Kita nak tukar kepada asas 10. Log 2 bahagi log 5. Log. Okey, senang saja kan. So asas dia terpulang lah. Kalau kita nak asas 10, kita tekan asas 10 lah. Kalau nak asas 3 lah. Boleh juga kita pakai ln. Okey, ln. Sebab ln tu asas E kan? Asas E. Jadi kita just tukar jadi ln 2 per dengan ln 5. Ln mana? Tekan kalkulator sama je. Tekan kalkulator dia. Ln. Okey. So kalau kita ambil ln. Okey, ni ln. Okey, ln. Ln ln. Ln tu ln. Log asas N. Log asas N. Log asas E. Okey. Log jati tadi. Ln 2 bahagi dengan ln 5. Okey, tekan sama dengan 0.43. Dia sama je 0.43. Saya ambil 2 tempat perpuluhan je. Okey. Okey, 0.43. Okey, betul ke? Cikgu ni betul ke? Sama. Okey, boleh tekan uji pula log 2 bahagi dengan log 5 sama ke? Sama kan? Log 2 bahagi log 5 sama dengan 0.43. Kenapa jadi sama? Sebab ln 2 dengan ln 2 asas 5 itu adalah log 2 asas E per dengan log 5 asas E. Okey. Jadi dekat situ
kamu boleh tekan kalkulator lah. Okey, satu lagi kesalahan pelajar buat. Okey, dia dah tukar guna penukaran asas. Lepas dia tukar, dia potong. Boleh ke potong macam tu? Tak boleh. Jawapan dia tak boleh. Ini pelajar selalu buat pelajar selalu buat. Lepas tu dia dapat 2/5. 2/5 sama dengan berapa? 0.4. Sama ke? Patutnya 0.430 bla 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 tadi kan. Panjang. Tapi kamu dapat 0.4 saja. Kenapa kau dapat 0.4? Sebab 2/5. Ya ke? Salah. Jawapan dia salah. Okey, jawapannya salah. So pastikan jangan potong macam tu. So potong macam tu itu bukannya hukum logaritma. Tak ada dalam hukum logaritma. Okey, jangan buat yang salah. Okey, so jangan buat yang salah Okey. So kita nak pergi kepada bagaimana nak tekan kalkulator yang ni. Okey, kita tengok yang ni. Okey. Cari nilai yang berikut. Okey. Tanpa menggunakan kalkulator. Oh, dia tak bagi guna kalkulator. Okey, jadi kita nak pakai yang ni. Okey, jom kita buat sama-sama. So kita tahu log boleh tukar kepada hukum log dengan hukum log hasil tolak. Jadi log 750 per dengan 6. Kena pastikan asas dia sama Untuk asas yang sama sahaja boleh guna hukum log. Okey, jadi log ni dia punya asas wajib sama. Sama juga dengan indeks kan? Indeks. Asas dia baru kena sama baru boleh tambah. Sama juga dengan log. Asas dia kena sama baru boleh guna hukum. Okey, jadi kita 760 bahagi 6 kita tahu sama dengan 125. Okey, so sama dengan apa? Log 5 125. Log 125 asas 5. Okey, 125 ni kita tahu dia adalah 5 kuasa 3. Okey, so sama dengan apa? Log 5 asas 5 kuasa 3. Jadi dengan menggunakan hukum kuasa pula 3 ni boleh bawa ke depan. Okey, so akan jadi 3 log 5 asas 5. Log 5 asas 5 sama dengan 1. Okey? Okey, satu lagi saya nak sebut, lupa. Okey. Kalau kamu ada log A asas A, dia punya nilai dan dia punya asas sama, maka jawapan dia sama dengan 1. Kenapa macam tu? Okey, cuba kita tukar kepada indeks. A sama dengan A kuasa 1. Betul tak? Apa-apa nombor kalau kuasa 1 dia akan dapat diri dia balik semula. Betul Kita tahu kalau kita ada 3 kuasa 1 sama dengan berapa? 3. Bermaksud kalau saya tukar kepada bentuk log 3 asas 3 sama dengan 1. Sama je kalau saya ada 5 kuasa 1 sama dengan 5. Kalau log 5 asas 5 sama dengan berapa? 1. Jadi kalau saya ada B sama dengan B kuasa 1. Jadi kalau saya ada log B asas B sama dengan 1. So kalau asas dan juga dia punya nilai sama, maka indeks dia mesti 1. Boleh Okey, jadi dekat situ log 5 asas 5 ni sama dengan 1, maka jawapan dia sama dengan 3. Boleh? Boleh. Boleh betul betul boleh. Okey. Okey, kalau kita combine pula macam mana? Okey, kalau tengok saya contoh lagi. Kalau saya ada log A B per C. Okey, log A B per C sama dengan apa? Log A tambah tambah log berapa? Log B. Lepas tu? Tolak log C. Okey, good. Okey, kalau saya ada log A B per KL. Sama dengan berapa? Guna hukum log. Cuba. Okey, saya nak dengar suara Atikah lah. Atikah, cuba Atikah.
Atika Najihah. Oh, tak ada. Okey, Alia. Cuba Alia. Alia. Tak ada juga. Nak murid. Aisyah Fatihah. Suara saya tak ada ke ni? Suara saya tak dengar ke? Test. Dengar. Oh, dengar. Oh, tapi dia memang tak nak jawab lah tu. Okey, Zaris. Cuba Zaris. Zulaika. Log A. Okey, log Tambah A. log. Okey, tambah. Tambah log B. Tolak. Log K tambah log L. Betul ke macam tu? Okey, tambah log L macam tu. Betul? Log K tambah log L. Log K. Okey, log K tambah log L. Betul? Okey, jawapan dia kurang tepat. Okey, kenapa kurang tepat? Okey, macam ni. Bila kamu tengok macam ni, okey, tak apa, terima kasih ya Zaris sebab cuba. Okey. Sebab apa jadi salah? Jawapan dia salah, tak betul, tak tepat. Okey, sebab apa jadi tak tepat? Sebab kamu nampak K dengan L darab, betul tapi sebenarnya K dengan L itu bahagi tau. Bahagi. Kenapa pula bahagi cikgu? Sebab dia duduk bawah. Okey, jadi macam mana nak terus pecah? Okey, so ini sepatutnya tolak. Memang dia sebenarnya tambah. Okey, sebab kamu kata tambah tadi, tambah cikgu. Okey, dia ada kurungan sebenarnya kat sini. Sebab bahagi kepada dua, K dan L. A dan B bahagi dengan K dan L. Okey, jadi bagaimana cara nak cepat? Okey, cara cepatnya ialah, okey, ini cara Farah tadi. Okey, so kita tengok sahaja dekat sini. Oh, ini atas darab yang ni bawah. Jadi yang bawah letak simbol tolak, yang atas letak simbol tambah. Okey, so sama dengan apa? Okey, sama dengan log A tambah log B tolak log K tolak log L. Okey, boleh? Boleh terima kasih Zaris. Sebab yang ni saja saya tanya sebab memang pelajar selalu buat kesalahan yang macam ni. So supaya kamu tak buat kesalahan yang berulang lah, benda yang sama. Nampak? Boleh kawan-kawan yang lain sama-sama? Boleh. Boleh. Okey, kita tengok pula kalau kita ada yang seterusnya. Saya bagi log A B kuasa 2. Sama dengan apa? Okey, siapa nak cuba? Saya panggil jugalah. Nasihah. Yeah. Log A. Log A. Idea kepada kamu dulu. 2 tu kena buat apa dulu? Dia ada kurungan kat situ. Faktor. Faktor bukan, dia dah ada kurungan, jadi kena kembangkan dulu. Jadi A kuasa 2. Okey, betul. Okey, teruskan. Tambah Okey. log B kuasa 2. Okey, betul. Okey. So macam tu. Log kuasa 2 pula dah. Log B kuasa 2. Macam tu. Okey, jadi sambung lagi. Kita tak nak ada kuasa tu, jadi kita buat apa? Dua ni boleh bawa ke mana? Guna power law. Guna hukum kuasa. 2 ni boleh bawa ke depan. Hukum kuasa boleh bawa ke depan. Jadi dia akan jadi 2 log A tambah dengan 2 log B. Okey tak? Okey. Boleh juga sebenarnya kamu boleh buat guna kaedah lain. Okey, terima kasih Nasihah.
Okey. Kaedah lain adalah bawa 2 dulu siap-siap ke depan. Okey, kita bawa kalau yang tadi yang atas ni cara nasihat. Okey, dia pecahkan satu-satu terus. Okey, saya bawa 2 dulu ke depan. Jadi saya akan dapat 2 log A B. Okey, jangan lupa kita nak pecahkan A dengan B. 2 ini untuk A dan B. Jadi saya akan dapatkan log A tambah dengan log B. Okey, baru kembangkan balik dapat 2 log A tambah dengan 2 log B. Okey. So jawapan dia sama. Okey, so kamu boleh guna kedua-dua kaedah. Tapi saya prefer kaedah yang nasihat lah, kaedah atas. Okey, so dia tak panjang kerja dia. Okey, so tak panjang kerja dia. Dia sebenarnya boleh skip kan. A kuasa 2 tambah A kuasa 2, B kuasa 2 bila kita kembangkan tu. Okey, bagaimana pula dengan yang macam ni? Log A B kuasa 2. Okey, siapa pula? Faizatul. Ya, sir. Okey, cuba. Log A tambah log B kuasa 2. Okey, bagus. Okey, lepas tu sambung lagi. Tak habis lagi. Saya nak sebaris je, tak nak kuasa tu. Log A tambah 2 log B. Okey, bagus. Okey, tahniah. Okey, so betul. Okey, tahniah Faizatul. Okey, tetapi ada pelajar, dia tengok ada kuasa. Jadi dia buat hukum kuasa dulu. Dia bawa 2 terus ke depan. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh, Afnan? Ada kurungan. Dia tak ada kurungan. 2 itu untuk B. Okey, 2 itu untuk B, bukannya untuk A sahaja juga. Okey, kalau macam yang atas ni tadi, ada kurungan. Bila ada kurungan untuk A, untuk B, maka 2 boleh bawa ke depan, boleh transfer. Tetapi untuk situasi bawah ni, 2 tak boleh bawa ke depan terus sebab A itu tak ada kuasa 2. A itu tak ada kuasa 2. Jadi kalau kamu bawa 2 terus ke depan, kamu akan dapat 2 log A, 2 log B. Jadi salah. Okey, so tak boleh bawa ke depan. So pastikan tidak buat kesalahan tu. Okey, so kita cuba satu lagi soalan. Okey, kalau saya ada log A B per dengan C kuasa 2. Okey. Siapa nak try? Husna Humaira. Log A tambah dengan log B tolak 2 log C. Okay, good. Okay, bijaklah. Okay, so tahniah. Okay, saya rasa semua orang dah nampak lah tu. Dah nampak dah macam mana nak pecahkan log dengan menggunakan hukum-hukum log. Okay, saya rasa okay dah tu. So, tahniah kepada semua. Jadi nak tekan kalkulator tadi pun dah terror. Okay, kalau dia tak bagi pun dalam nilai kalkulator, kamu boleh tukar. Macam contoh soalan nombor contoh 28 tu, kamu boleh cuba juga. Okay, saya rasa kelas kita sampai setakat ini sahaja dulu. Okay, jadi saya nak kamu cuba. Okay, bila logaritma tunggal okay. Okay, lupa. Bagaimana nak menukarkan? Saya bagi contoh. Okay, kalau saya ada log 3 asas 2 saya ambil log asas 2 tambah dengan log 5 asas 2 tolak dengan log 6 asas 2 tolak dengan log 7 asas 2. Okay. Bagaimana kita nak menukarkan dia kepada bentuk tunggal? Tadi kita punya contoh ni tadi semua daripada yang tunggal kita besarkan dia, kita banyakkan dia, kita jadikan gunakan hukum log. Okey, bagaimana pula daripada yang panjang-panjang ni kita nak jadikan satu log sahaja. Okey, nak jadikan log tunggal. Maksudnya satu log je. Okey, siapa nak try?
Siapa nak try? Anisha? Boleh try? Mana Anisha? Okay, cuba. 3 darab 5. Terus 3 darab 5 je? Log. Log jangan lupa. Log. Log 3 darab 5. Okay. Bahagi Okay. 6 darab 7. Okay, bagus. Lepas tu? Dah siap? Belum. 7.5. 17.5. Log. Log 3. Log 17.5 asas 3. Macam mana? Log 17 per 5 asas 3. Macam tu? Jawapan dia 17.5. 13 per 5. 17.5. 17.5. Okey, macam tu? Rasanya. Okey. Jawapan dia betul ke tak betul? Tak betul. Okey, kenapa tak betul? Tekan kalkulator juga tu. Masalah tekan kalkulator juga. Okey, so jawapan dia sepatutnya macam mana? Okey. 17.5 yang asas 3 macam ni. Okey, jawapan dia tak betul sebab apa? Okey, dekat sini situasi dia okey dah. Betul dah. Okey, tapi jangan lupa asas dia. Kamu tak tulis asas dia. Asas dia kena tulis. Okey, sekarang ni ini asas 2. Bukan asas 10. Kalau tak tulis tu maksudnya asas 10. Okey, kalau tak tulis tu asas 10 ataupun asas apa-apa pun boleh. Okey, tapi bila dia buat macam ni, ada asas ditulis kan. Jadi wajib tulis dia punya asas. Kalau asas dia mesti sama. Okey, asas 2. Jadi tekan kalkulator tu kena betul lah. Okey, 3 kali 5 dapat 15. Log 3 kali 5 dapat 15 per dengan 6 darab dengan 7 dapat 42. Ataupun kita boleh kecilkan dulu. Ni 1, ni nak bagi dengan dapat 2. Okey, jawapan dia sepatutnya 5 per 14. Okey, so log 5 per dengan 14 asas 2. Kenapa kenapa apa tadi Anisha tadi salah? Sebab cara tekan kalkulator. Okey. Cara tekan kalkulator. Macam mana dia tekan kalkulator? Dia tekan kalkulator macam mana? Dia tekan 3 darab 5 bahagi 6 darab 7. Betul Macam tu kamu tekan? Ataupun kamu tekan per? Anisha? Kamu tekan macam mana? Bahagi, kamu tekan bahagi apa yang kalkulator faham ni? Kalkulator faham macam ni lah. Macam ni lah kalkulator faham. 3 darab 5 bahagi 6 darab 7. Padahal kita buat 3 darab dengan 5 bahagi 6 darab dengan 7 dekat bawah. So pastikan kamu tekan kalkulator tu betul. Boleh? Boleh. Ini bukan Anisha seorang tau. Ini bukan Anisha seorang. Ini masalah kepada semua pelajar. So semua pelajar benda yang sama dia salah. Okey. So pastikan kamu tidak salah lah tekan kalkulator tu. Okey, so itu yang contoh yang pertama. Okey, contoh yang kedua, bagaimana nak tukar kepada yang tunggal. Okey, satu lagi soalan boleh? Ada 828. Kita punya kelas apa? 9. Ya. Kelas kita sampai pukul 9 kan? Okey. Okey. Okey, satu lagi. Okey, contoh Okey, kalau saya ada bagi soalan saya log apa log 3 2 sama dengan tambah log 9 asas 2 tolak
Log 6 asas 4. Okey. Siapa nak try? Siapa ya? Okey. Saya nak Aini lah, Aini. Aini Haris, Aini Hanis. Aini? Tak ada. Siapa pula? Aini Nadirah tadi dah Aini Nadirah? Tak ada juga. Atikah? Farah Atikah? Tak ada. Okey, Sabrina? Tak ada. Ni nama ramai-ramai ni mana hilang? Okey, Haris. Haris. Haris, suara kamu kenapa macam tu? Ada. Okey. Macam mana ya? Okey, idea. Haris, kamu tak boleh jawab lah sebab kamu punya mic masalah kot. Bagi orang lain lah. Tutup mic. Okey. Haris tak boleh jawab sebab dia punya mic ada masalah. Okey, Akmal. Tak apa. Saya bantu sama-sama. Kalau tak tahu langsung, saya bantu sama-sama. Jangan takut nak menjawab langsung. Tak ada. Irfan Afiq. Ya. Okey, jom buat sama-sama. Macam mana nak buat? Jadikan dia logaritma tunggal. Log 3 Okey, log 3 darab 9 asas 2 Okey, bahagi macam tu. bukan. Okey. 3 darab 9 bahagi Okey, sini je. bahagi log 6 asas 4. Macam ni. Okey. Entah cikgu. Okey. Cubaan yang baik tapi tetap salah. Okey, saya dah bagi tahu tadi kalau guna hukum log, dia ada satu je log. Dia akan ada satu log. Sekarang ni Irfan ada dua log. Atas ada, bawah ada. Jadi tak betul lah ni. Okey, so yang ni bawah ni salah. Okey, yang tu yang pertama salah. Okey, so yang ni step yang pertama tadi 3 darab dengan 9. Okey, itu betul. Okey, tetapi kamu tak boleh gabungkan lagi dengan yang sebelah kanan ni. Kenapa tak boleh gabung agak-agak Irfan? Asas yang berlainan. Betul, asas dia berlainan. Asas dia tak sama. Jadi kalau asas dia tak sama, apa nak buat? Bahagi menyeluruh. Bukan bahagi menyeluruh. Tukar yang satu tu, tukar yang satu ni kepada asas yang sama dengan orang lain dulu. Macam mana nak tukar dia kepada sama, kepada orang lain? Maksudnya kena tukar kepada asas berapa? 10. No. Ni diorang yang lain ni asas 2. Jadi kita boleh tukar kepada asas 2 lah. Okey, so tolak dengan, okey, kita tukar kepada asas 2. Jadi kita dapat log 6 asas 2. Okey, asas 2 bahagi dengan log nak tukar asas tadi. Macam mana nak tukar asas tadi? Okey, kita akan ambil atas, ambil bawah. So bahagi menyeluruh tadi lah. Log 4. Macam tu. Log 6 bahagi dengan log 4. Macam tu. Tetapi asas berapa kita nak? Kita nak tukar kepada asas 2. Kenapa kita nak tukar asas 2? Sebab nak bagi sama dengan orang lain. Boleh? Boleh. Okey, so kita nak tukar asas 2, jadi kita letak 2 lah kat atas dengan bawah. Betul Betul. Okey, sekarang ini
Okey, panjang sikit ni soalan ni. Okey. Sekarang ni kita nak sambung, kita nak jadikan satu log saja. Macam mana kita nak gabungkan? Sekarang ni ada atas ada bawah pula dah cikgu. Okey, yang bawah ni nampak tak log 4 asas 2? Boleh tak kita numberingkan dia? Kita nomborkan dia. Log 4 asas 2 ni sama dengan berapa? 6 bahagi Tak boleh. Kamu tak boleh potong macam ni. Tak boleh potong macam ni, salah. Okey, tak boleh potong macam ni. Yang ni saya sebut tadi, salah. Kalau potong macam tu salah. Okey, macam mana nak buat? Okey, macam mana nak buat? Kita tukarkan yang ini. Sebab 4 tu adalah nombor kuasa 2 sempurna. Ataupun kamu boleh just tekan je kalkulator. Log 6 2 tadi. Log 6 asas 2, kamu akan dapat perpuluhan. Okey, so jangan tekan yang tu. Oh, tak boleh. Okey, tapi log 4 asas 2, bila tekan kalkulator, kamu akan dapat nombor bulat. Apakah nombor bulat tersebut? 2. 2. Okey, macam mana dapat 2? Okey, sebenarnya log 4 asas 2, okey, dia datang daripada log 2 kuasa 2 asas 2. Jadi, 2 kuasa dia tu bawa ke depan. Okey, jadi dapat 2 log 2 asas 2. Log 2 asas 2, yang ni sama dengan berapa? Log 2 asas 2 sama dengan berapa? 4. 1. Tadi dah sebut dah tadi. 1. Jadi 2 kali dengan 1 dapat berapa? Dapat 2. Oh, sebab itu dapat 2. So dekat sini, yang bawah ni dia akan dapat berapa? Sama dengan berapa? Sama dengan 2. Boleh? Setakat tu boleh? Boleh. Boleh, okey. Nak gabung tak boleh lagi. Sebab apa tak boleh gabung ni? Okey, sekarang ni yang dah dibuat oleh Irfan tadi, 3 darab 9 asas 2 tolak dengan log 6 per dengan 2. Sekarang ni masih lagi tak boleh nak gabung. Kenapa tak boleh nak gabung ni asas 2 Dah asas 2 dah. Dah asas 2 dah, tapi tak boleh nak gabung lagi. Sebab apa tak boleh nak gabung? Sebab ada 2 seketul kat bawah ni. Macam mana nak hilangkan 2 seketul ni bawah ni? Okey, sebenarnya. Sebenarnya. Sama lagi, banyak lagi sebenarnya. Log 3 darab 9. 3 darab 9. Saya darabkan je terus. 3 darab 9 dapat 27 So. Okey, tolak dengan 2 ni adalah hasil darab daripada 1/2 darab dengan log 6 asas 2. Okey. Dia datang daripada apa? Log 6 asas 2 per dengan 2 ni sama dengan 1/2 darab dengan log 6 asas 2. Betul Betul. Okey. Jadi saya tulis macam ni lah. Yang ni lah. Okey. Jadi dekat sini masih lagi boleh guna power law pula. Boleh guna power law untuk bawa dia naik atas. Okey. Okey. Jadi bila bawa naik atas, kamu akan dapat log 27 asas 2 tolak dengan log 6 kuasa setengah asas 2. Dekat sini barulah boleh guna hukum law untuk gabungkan dia. Okey, kalau gabungkan dia dapat apa Irfan? Log 27. Ya. Per 6 kuasa setengah. Per 3. 6 kuasa setengah. Tekan kalkulator tak betul juga lagi. Okey. 6 kuasa 1/2. Kamu tekan kalkulator macam ni kan? Yang kalkulator faham macam mana Yang kalkulator faham 6 kuasa 1/2. Okey. Sebab tu jadi salah. Okey, sebenarnya 6 kuasa 1/2 dapat nombor irrational number. Jadi kamu boleh biar saja dia 6 kuasa 1/2. So 6 kuasa 1/2 lah macam tu. Ataupun 6 kuasa 1/2 sama dengan set. Kan? Set 6. Asas 2. Dapat lah. Itulah selesai dia. Itulah jawapan dia. Macam mana? Kompleks?
Okey, kompleks sebab apa? Sebab algebra lah tu. Algebra, ada masalah dengan algebra memang masalah kepada kamu lah. Kalau tekan kalkulator salah, bahagi salah, darab salah, itu jadi masalah. Okey, so itu untuk bagaimana nak menukarkan daripada logaritma yang panjang-panjang kepada bentuk logaritma tunggal. Okey, tak apa. Okey, saya berhenti dulu setakat ini. Nanti kita sambung lagi. Tapi sambil kamu ada rehat tu nanti, cuba-cuba dulu. Okey, cuba-cuba buat latih diri 4.11 soalan nombor 1 dan 2. Okey. Cuba-cuba dulu. Yang tu senang je sepatutnya. Senang je sebab tak ada yang berbeza asas dia. Semua asas yang sama. Okey, cuba dulu 4.11 soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Nanti hantar terus dekat Telegram saya. Okey, nanti saya akan juga bagi jawapan yang betul tu kepada kamu dalam Telegram juga. Okey? Itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Ada soalan lagi tak? Ada soalan lagi? Ada Tak ada. Okey, kalau tak ada, tahniah. Okey, sekali lagi tahniah kepada semua 22 orang yang hadir. Okey, kehadiran nanti isi. Okey, dan saya akan bagi dia punya recording ni kepada kamu semualah. Okey, itu sahaja. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.